Assalamualaikum, selamat datang ke Six Sense Channel. Seperti biasa, kita orang akan sajikan korang kisah-kisah seram. Jadi apa tajuk malam ni? Sebab kita baru je lalui Tahun Baru Cina. Okey, selamat Tahun Baru Cina kepada rakyat Malaysia. Okey. So hari ni kita buat pasal hantu Cina lah. Sebenarnya Tahun Baru Cina ni kita akan ceritalah kisah-kisah seram hantu Cina. Okey. So hari ni video kita ditaja oleh macam biasa. Okey, seperti biasa video kita ditaja oleh Lengkuas. Okey, jadi kalau korang nak beli produk ni, boleh saja DM IG kita orang atau kepada yang duduk di Negeri Sembilan, korang boleh saja dapatkan makanan ni di Yakimat ataupun di Lesung Mat. Kat mana tu? Satu Yakimat dekat Senawang. Lesung Mat pun dekat Senawang pun ada, dengan Sendayan pun ada. Okey. So korang boleh pergi dapatkan lah kalau nak senang. Kalau malas nak suruh kita orang hantar, so DM kita orang. Betul. Nanti jumpalah muka 2 ekor ni. Kita hantarkan di depan rumah anda. Okey. Tapi jangan takut pula. Okey, so jom kita saksikan kisah seram hari ni. Stay tune. Stay tune. Okay guys, kisah yang pertama ni yang aku dapat daripada laman sosial. So aku tak pastilah kisah ni adalah benar ataupun tak. Dan kisah ni hanya disampaikan. Mungkin kisah ni hanya satu pengalaman seorang gadis dengan keluarga dia tentang hantu Cina ni. Okay, so kisah yang pertama ni dibawa oleh Alia lah, aku bagi nama dia. So diorang ni baru balik daripada satu majlis kahwin yang tertutup lah. So pada malam tu diorang nak balik ke rumah dan waktu tu abang dia terjatuh barang lah dekat bawah seat. Kan abang dia drive, so bawah seat terjatuh benda, aku tak tahulah, dia tak ceritakan benda dia apa. So masa tu abang dia terus berhenti ke tepi tau, ke tepi jalan. Dan waktu tu abang dia nak berhenti jugalah, tak kira lah kan. Tempat tu agak gelap jugalah kan. Abang dia cari. Abang dia raba. Dalam waktu yang sama, si Alia ni call abang dia yang nombor 2 dekat rumah. Abang yang nombor 2 dia tak ikut, so dia ada dekat rumah. So bila Alia ni call, bang, belikan nasi kandar dekat depan, dia kata kan. Dia rasa lapar lah. Mungkin majlis tadi makan sikit je kan, majlis tutup, tak tahulah kan. So dia order. Tapi abang dia yang kedua ni, yalah aku faham lah, ada beradik kan, tak tolong sikit tak boleh kan. Abang dia buat bodoh. Pada waktu yang sama, mak dia dah rasa lain macam tau. Dia cakap dengan abang dia nombor 1 ni, janganlah, tak payahlah cari barang tu kan. Tapi abang dia ni buat bodoh kan, dia cari je barang tu. Tiba-tiba lepas Alia letak je call daripada abang dia yang nombor 2 tu, tiba-tiba Alia ni terperasan tau. Kalau korang tahu, setiap perayaan Chinese New Year kan, dia ada bakar satu apa tu, yang batang tu, batang lilin yang besar tu. Lepas tu ada bendera banyak, ada susun kan. So waktu tu diorang berhenti betul-betul dekat dengan lilin-lilin tu apa semualah. Tak silap akulah kepercayaan orang Cina, kalau dia bakar lilin tu untuk halau hantu, tak silap aku. Apa aku pun tak tahulah kan. Apa yang aku tahu macam tu lah. Emak dia ni dah rasa lagi lain macam kan. Dia kata jalan. Dia kata macam tu kan. Sebab dah tak sedap hati kan, takut apa benda yang berlaku kan. Bila macam tu, abang dia pun teruslah mandu sampai ke rumah. Bila sampai waktu ke rumah tu, so diorang balik macam biasa, mandi apa semua kan. Pada malam tu si Alia ni diganggu tau. Tapi bukan diganggu dekat dunia nyata, tapi diganggu di dalam mimpi. Waktu dalam mimpi tu, si Alia ni pergi bercuti dekat satu chalet dia lah. Pada waktu tu, Alia ni bermimpi dia nak pergi ke chalet tu dengan family dia. Bila dia nak sampai dekat chalet tu, dia ditahan satu orang tua dalam mimpi tu lah yang dia ceritakan. Ada satu orang tua ni, dia bertongkat tapi berpakaian macam kita baju Melayu kan, orang Melayu baju Melayu kan, dia pakai baju Chinese tau.
Yang baju Cina yang lama-lama dulu tu. Baju tradisional Cina tu lah. Dan waktu tu Alia terkejut lah kan. Apa pakcik tua ni kan nak buat aku ni. Waktu tu Alia cuba panggil ayah dia, mak dia, semualah dia panggil. Tapi dalam mimpi tu mak ayah dia tak hiraukan dia. So mak ayah dia terus berjalan. Macam tak ada apa-apa berlaku dekat Alia ni. Dan orang tua tu seakan-akan marah tau dekat Alia ni. Dia pandang Alia ni dengan muka yang marah lah. So dia dengan tongkat dia tu dia hentak dekat jalan kan. Dekat jalan yang dia berdiri tengah biri tu. So tiba-tiba badan Alia seperti berat tau. Dia seperti berat dan Alia terus menangkup macam sujud. Macam sembah benda yang ada dekat depan dia tu. Dan benda tu bila Alia dah sujud tu, benda tu tergelak tau. Tergelak yang sangat mengerikan. Dan lepas tu bila dia dah tergelak tu, Alia pun tersedar. Dan dia katakan waktu tu dah pagilah. Dan dia bercerita dekat mak dia, dekat abang dia apa yang berlaku pada dia waktu mimpi tu. Dan mak dia pun cakap tau, mak dia dah agak dah. Mak dia ni macam ada diri yang keenam tau, sixth sense. Dan mak dia kata waktu dia berhenti tu, dia dah dapat rasa benda tu macam memerhatikan dia orang yang tengah berhenti dekat tepi jalan tu lah. Sebab mungkin tak hormat kot. Tiba-tiba dah lah tempat tu tempat macam perayaan penyembahan kan. Tiba-tiba dia orang berhenti macam tu saja. Mungkin benda tu marah lah, ganggu waktu tu. Dan mak dia kata banyakkan baca Al-Quran apa semua kan, supaya kita dapat hindarkan benda-benda macam tu. Selepas beberapa hari kejadian yang Alia bermimpi seram tu kan, bila dia pergi kerja, dia ada satu kawan Cina ni tau. Kawan Cina ni pun dia cerita lah pasal-pasal hantu-hantu Cina kan. Kenapa bakar lilin apa semualah. So dia pun sendiri cakap tak boleh lepas lilin tu dibakar, tak boleh sesiapa duduk dekat-dekat dengan lilin tu lah. Yang macam apa, macam colok tu, macam colok besar tu kan. Tak boleh duduk dekat-dekat dengan tu sebab hantu-hantu ni semua berkumpul dekat situ. So bila sesiapa yang duduk kat situ tanpa buat kerja apa-apa, roh-roh yang jahat ni akan ikut diorang sampai ke rumah dan mengganggu keluarga diorang. Barulah si Alia ni dia cakap, patutlah dia diganggu waktu tu kan. Tapi si Alia ni tak nak lah katakan percaya sangat benda-benda macam tu kan. Tapi yelah, benda halus ni sentiasa ada dalam dunia kita kan. Kita berkongsi dunia dengan dia, cuma kita tak boleh nampak dia. So cerita ni tamat di situ sahaja. So lepas ni korang dengar cerita daripada Habib pula. Okay guys, tadi korang dah dengar dah Syafiq bercerita. Dia aku pula nak kongsikan kat korang kisah seram yang aku dapat daripada social media. Kisah dia bermula sepasang suami isteri sedang pergi makan malam bersama dengan kawan si isteri. Apabila sudah selesai diorang pergi makan, dia on the way balik ke rumah lah. Masa perjalanan balik ke rumah tu, diorang melalui highway Karak. Waktu perjalanan tu yang membawa kenderaan tersebut kawan si isteri lah, nama dia Michelle. Jadi si Michelle tu pun bawa lah kenderaan lalu di lebuh raya Karak tu. Sambil bawa tu, secara tiba-tiba diorang ternampak semua kereta memberi signal ke kiri seperti diorang semua sedang berhenti, seperti diorang sedang nak berhenti di bahu jalan lah. Jadi si Michelle pun teruskan perjalanan sambil merasakan kehairanan. Dia sambil tu dia memandang ke cermin belakang dia. Dia menengok semua kenderaan di belakang dia semua berhenti di tepi. Jadi dia pun rasa pelik dan dia terpandang ke atas. Dia ternampak satu buah kapal kertas sedang terbang di atas jalan tersebut. Tapi kapal tu bukanlah kapal biasa, tapi kapal kertas tu adalah kapal yang digunakan untuk pengebumian, untuk orang kaum Cina. Jadi si Michelle pun terkejut dan terus membawa kenderaan dengan sambil rasa takut-takut lah. Tapi bukan sahaja Michelle sahaja yang nampak. Kawan si Michelle pun ternampak sekali dan dia pun terdiam dan menyuruh si Michelle untuk berhenti di tepi lah.
untuk bagi si suami dia bawa kenderaan tersebut lah. Jadi suami dia tak nampak apa-apa. Suami dia pun rasa pelik, kenapa tiba-tiba dia orang ni diam kan dalam kereta ni kan. Jadi suami pun bawa lah kereta, hantarlah si Michelle ke rumah dia dan diorang pun terus balik ke rumah. Si suami ni bertanyalah kepada si isteri dia apa yang berlaku di lebuh raya Karak tersebut. Jadi si isteri pun ceritakanlah kepada si suami apa yang berlaku di lebuh Karak tersebut. Jadi si isteri pun bagi tahu yang mereka berdua ternampak satu buah kapal kertas ataupun origami yang sedang terbang di atas lebuh raya tersebut. Di dalam budaya Cina, diorang mengatakan kapal kertas tersebut kemungkinan sedang mencari jalan ataupun pengganti yang baru, ataupun diorang menganggap mendiang yang meninggal sebelum ini kemungkinan tidak diterima oleh di syurga di sanalah. Jadi diorang kapal tersebut terpaksa teruskan perjalanan diorang untuk mencari pengganti yang barulah ataupun perjalanan yang baru. Ada yang mengatakan ada budaya Cina mengatakan itu adalah satu perjalanan diorang untuk dilahirkan semula ataupun untuk teruskan perjalanan lah. Jadi kisah yang pertama berakhir di sini sahaja. Kisah kedua pula sama juga kejadian, tetapi ini berlaku kepada si isteri lah. Sebelum tu aku lupa nak cerita kat korang, sepasang suami isteri ni diorang berkahwin dengan bangsa Cina lah, iaitu suami dia adalah orang Melayu dan isteri dia adalah Cina. Jadi kejadian ni berlaku kepada isteri dia. Kisah kedua ni berlaku kepada isteri dia lah. Sewaktu dia terpaksa bekerja di Johor kerana isteri dia bekerja bahagian audit. Jadi dia ditugaskan untuk pergi audit di hotel branch di JB lah. Dan isteri tersebut dia diberikanlah bilik untuk menginap di hotel tersebut. Jadi pada malam pertama tu memang tak ada berlaku apa-apa kejadian yang pelik di hotel tersebut. Tapi pada hari kedua, malam kedua tersebut, si isteri terima satu panggilan telefon daripada reception mengatakan di reception di bawah ada masalah teknikal, iaitu ada seorang guest daripada China tidak boleh bercakap bahasa Inggeris, hanya boleh bercakap bahasa Mandarin ataupun Cantonese lah di sana kan. Jadi si isteri pun buat keputusan untuk turun ke bawah untuk membantu reception tersebut, kerana si isteri ni boleh bercakap bahasa Mandarin ataupun Cantonese. Jadi dia pun bertanya kepada guest tersebut apa berlaku dan kenapa dia merasa resah dan tidak tentu arah ketika itulah. Jadi guest tersebut pun bercakaplah dengan si isteri tersebut. Dia berkata dia rasa happy kerana ada orang boleh faham bahasa dia, dan dia pun bagi tahu kepada si isteri tu sambil menangis, mengatakan di dalam bilik dia ternampak hantu Jiangshi. Mungkin korang tak tahu apa itu hantu Jiangshi. Dan hantu Jiangshi ni adalah pocong Cina yang mungkin korang semua tahulah. Yang pocong Cina yang melompat sambil ada kertas di muka lah. Jadi si guest tu ternampak hantu Jiangshi ataupun pocong Cina sedang melompat di dalam bilik dia dan terus melompat melepasi bilik sebelah. Jadi guest tersebut terus rasa takut dan sebab itulah dia jadi tak tentu arah pada malam tersebut. Jadi pihak hotel pun buat keputusan untuk pindahkanlah guest tersebut ke bilik lain, ke tingkat yang lebih tinggi, dan diberikan bilik yang khas untuk guest tersebut lah. Lepas tu dia pun balik si isteri pun balik ke bilik. Jadi
si isteri pun cakaplah kepada suami, ada seorang guest ternampak hantu Jiangshi di dalam bilik dia bilik dia lah. Jadi si suami pun tertanyalah, dia tertanya-tanya dan bertanya kepada isteri dia, wujud ke hantu Jiangshi ni kan. Jadi si isteri ni, dia ni berketurunan daripada China, dia keturunan China di Hong Kong. Jadi moyang dia pernah bercerita kisah hantu Jiangshi ni. Sebenarnya memang wujud di sana lah. Jadi terwujudnya Jiangshi ni bermula pada zaman-zaman peperangan di China lah. Diorang semasa peperangan di sana, mayat-mayat peperangan diorang tidak dapat nak dihantar pulang. Jadi pihak kerajaan terpaksa menggunakan bomoh ataupun SAMI dekat sana untuk bantu diorang untuk kembalikan mayat-mayat peperangan tu balik ke rumah. Jadi bomoh di sana menggunakanlah ilmu-ilmu hitam diorang lah, ataupun ilmu-ilmu diorang untuk menghidupkan mayat-mayat di medan perang di sana. Apabila diorang semua dah bangun, diorang akan melompat balik ke rumah diorang masing-masing. Jadi itu saja yang aku nak kongsikan korang, dan kisah tersebut berakhir di sini sahaja. Okay guys, berakhir sudah kisah seram kita orang pada malam Selasa. Yes. Terima kasih kepada korang semua yang menonton, yang like, yang share, dan terima kasih kepada yang subscribe. Tapi yang kepada semua yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Ya, betul. Sebab korang, bila korang subscribe tu, korang bantu kita orang untuk kembangkan lagi channel ni. Betul. So bukannya kisah seram je kita orang buat. Ada banyak lagi sebenarnya kita orang nak buat, cuma kita orang tak ada masa je lagi nak buat. Betul. So insyaAllah, kalau korang rajin-rajin subscribe, rajin-rajin tengok, kita orang akan buat lebih lagi daripada ni. Betul. Jadi betul, kita nak ucapkan terima kasih kepada Lengkuas kerana sponsor kita orang punya video. Jadi dekat sini, dekat aku ni ada daging masak hitam. Dekat aku ni pula ada paru goreng belada Jadi kalau korang nak rasa, boleh DM kita orang. Senang je, dekat description ada kita orang punya IG. Jangan lupa follow juga kita orang punya tu IG. Apa-apa nak tanya ke, nak share kisah seram apa, terus direct je. Okay. So jumpa lagi di episod akan datang. Betul. Jangan lupa tekan button subscribe, like, dan jangan lupa tekan button loceng untuk korang dapat update video kita orang yang terbaru. Betul. So terima kasih kepada Lengkuas sekali lagi untuk taja video kita orang malam ni. Jumpa korang lagi di next time. Okay. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye bye.